bersua kembali. Program keibubapaan akan terus dipergiat di seluruh Sabah. Butirannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin. Baik Atikah, penganjuran program keibubapaan berbentuk penguasaan ilmu, kemahiran minda dan nilai murni akan terus dipergiat di seluruh negeri ini. Langkah itu bagi menjayakan agenda membangun dan memantapkan institusi keluarga agar berupaya melahirkan modal insan berkualiti. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk peribadi dan tingkah laku anak-anak di peringkat awal usia agar menjadi generasi baharu yang berguna kepada bangsa dan negara. Beliau berucap merasmikan penutupan program Bengkel Kemahiran Keibubapaan Tabika dan Taska Kemas peringkat Parlimen Tuaran mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Tamparuli. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui menyifatkan penganjuran bengkel tersebut amat bertepatan dan perlu diteruskan pada masa akan datang. Banyaklah sebenarnya yang kami dapat, terutamanya tentang menangani isu mental dan fizikal anak-anak kan, tentang emosi dan tentang pelajaran lah, terutama tentang bagaimana kita untuk menangani anak-anak yang kurang mahir dalam bersosial. Sekarang ni banyakkan terutamanya yang anak-anak lebih fokus kepada gadget. Saya sangat bertuah dan gembira juga karena input yang kami terima hari ini sangat berguna dan memberi satu input baru untuk kami menjaga anak-anak kami untuk lebih bertumbuh dengan lebih baik. Saya sangat setuju program ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa agar ini dapat memberi gambaran yang lebih baik kepada ibu bapa. Bengkel Kemahiran Keibubapaan Tabika dan Taska Kemas ini telah dianjurkan sejak 2006. Golongan muda di negeri ini perlu memanfaatkan program disediakan Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP bagi membantu merancakan ekonomi negara. Keperluan memenuhi tenaga terhadap tenaga kerja mahir kini semakin meningkat seiring dengan perkembangan semasa khususnya dalam bidang teknologi dan latihan. Kursus-kursus yang disediakan ini adalah kursus yang dalam bentuk TVET yang boleh memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita. Ini adalah satu kejayaan yang sangat baik dan boleh membantu rakyat dalam membangun ekonomi sama ada bekerja sendiri atau bekerja dengan swasta. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ditemui pemberita sempena Majlis Convocation ILTP Siri 1 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Seramai 131 graduan dalam bidang teknikal dan perdagangan menerima sijil masing-masing dalam majlis ini. Saya punya pengalaman di dalam JPSM selama 6 bulan ini sangat-sangat bahagia kepada mereka yang di luar sana. Ambil peluang-peluang yang kerajaan sudah sediakan kepada kita. Jangan lepaskan peluang ini. Selama saya menjalankan dalam program ini selama 8 bulan, saya mendapat sesuatu yang barulah. Di situ kami dapat tahu cara menyimpal yang lebih baik dan cara ajaran yang lebih masuk akal dan memang senang untuk difahamilah. Sehingga kini 9,355 pelatih berjaya dilahirkan ILTP sejak ditubuhkan 34 tahun lalu di bawah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB memperluaskan usaha meningkatkan peluang sosioekonomi penduduk luar bandar melalui agrohidroponik. Ke arah itu, 30 belia dan belia wanis meliputi kawasan pedalaman dari Tenom, Keningau, Nabawan dan Kota Marudu terpilih menyertai program Agri Perintis Hidroponik Pro App yang pertama di Sabah. Menurut pengerusi SLDB, Datuk Abdul Ghani Yassin, kaedah penanaman hidroponik khususnya tanaman organik mempunyai khasiat tinggi, diyakini menerima permintaan tinggi di pasaran. Program ini untuk mengangkat komuniti untuk berdaya saing ataupun berusaha untuk meningkatkan sosioekonomi dan lain-lain. Jadi pada hari ini kelancaran yang pertama di Sabah dan khusus kita perkhususkan kepada peserta-peserta kita di wilayah Pantai Barat dan untuk fasa kedua kita akan adakan di wilayah Pantai Timur.
Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran ProApp SLDB dengan kerjasama Kundasang Aqua Farm di Ranau. Jelas Datuk Ghani, setiap peserta turut dibekalkan bantuan peralatan berkaitan tanaman hidroponik bernilai RM25,000 selepas menghadiri kursus selama sebulan. Sementara itu, Pengurus Besar SLDB Syahidrul Arjodari memberitahu sejumlah RM1 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program berkenaan secara berperingkat. Program ini merupakan satu program yang julung-julung kali diadakan di SLDB, di mana 30 orang pelatih telah kita pilih, dan daripada ini kita akan pilih seramai 25 orang agar mereka dapat meneruskan kelangsungan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat luar bandar. Sebelum ni saya pernah cuba-cuba buat vertigasi tanaman lada, tapi bila kita melihat, ya kelihatan mudah dengan teknologi yang ada kan, tapi tidak semudah itu kerana kita memerlukan ilmu pengetahuan yang khusus untuk bidang ini supaya kita dapat mengoperasikan kita punya pertanian itu dengan lebih baik dan menjadi. Kalau tidak ada program, kami mungkin masih berada di kampung dan masih belum ada kemajuan pada semua ini serta. Kerajaan Sabah hari ini melancarkan projek perintis bas elektrik pertama dengan menyediakan perkhidmatan secara percuma kepada orang awam sebagai usaha menyediakan pengangkutan awam yang lebih baik kepada rakyat. Perkhidmatan bas elektrik atau dikenali sebagai e-bus KK itu merupakan sebahagian projek perintis selama 6 bulan meliputi laluan bermula dari Sepanggar, Menara Kinabalu dan ke pusat bandar. Bas ini adalah untuk pilot test kita selama 6 bulan. Kita mau mendapatkan input daripada pengguna, dan at the same time kita mau belajar behavior pengguna, which will include in our further evaluation and assessment how are we going to run it when we run it permanently, hopefully by next year. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Khazanah Rizal Ahmad Dahli ditemui pemberita selepas majlis pelepasan pertama e-bus KK di Kota Kinabalu yang disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya. Selain menyediakan perjalanan mesra alam, e-bus KK dengan kapasiti 54 penumpang mempunyai akses yang lebih mudah untuk warga tua dan orang kurang upaya OKU atas kursi roda kerana dilengkapi dengan tanjakan menaiki kenderaan. Ia turut dilengkapi kamera litar tertutup untuk keselamatan penumpang, sistem kedudukan global GPS dan sistem pemantauan pemandu. Pengangkutan bas elektrik berkenaan dijangka mula beroperasi dengan 5 hingga 20 bas pada tahun hadapan sebagai inisiatif mengurangkan pelepasan karbon di Kota Kinabalu menjelang 2050. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Eastern Sabah Security Command ESCOM kini giat menjalankan kajian mengenai cadangan pewujudan polis bantuan di kawasan pusat peranginan atau pulau terutama di Semporna. Perbincangan antara ESCOM dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS bersama pengusaha-pengusaha resort di kawasan Pantai Timur Sabah juga sedang berjalan bagi memperincikan kebolehlaksanaan cadangan KDN berkenaan. Ketua Staf Pasukan Siasatan Khas Teknikal ESCOM SSC Nik Roslan Azhar Nik Abhamid berkata, pelaksanaan polis bantuan berkenaan akan dibiayai sepenuhnya oleh pengusaha resort sama ada gaji dan peralatan logistik. Polis bantuan ini kita buat kajian kepada semua pengusaha resort untuk sama ada kebolehsanaan polis bantuan dibuat oleh pengusaha resort di kawasan East Zone ni. Bagaimanapun agensi penguasa tetap juga menjalankan kawalan keselamatan di kawasan-kawasan resort. Beliau yang mewakili Komando ESCOM berkata demikian kepada pemberita semasa taklimat keselamatan ESCOM kepada pengusaha-pengusaha resort di Pantai Timur Sabah di Semporna. Taklimat berkenaan dirasmikan Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM Dr. Jamaluddin Muhammad Ali. Sebanyak 42 daripada pengusaha resort telah hadir pada sesi pagi ini. Dalam sesi taklimat itu, mereka telah disampaikan tentang taklimat keselamatan daripada ESCOM. Kita telah menyampaikan kepada mereka tentang apa peranan-peranan yang mereka perlu laksanakan untuk menjamin keselamatan di kawasan-kawasan mereka. 111 individu disyaki terlibat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Sabah telah ditangkap sepanjang tahun lalu. Seramai 181 mangsa pula berjaya diselamatkan melalui 23 serbuan yang dilakukan pada tempoh sama.
Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Kontingen Sabah ACP Ang Siaw Aun berkata, kes eksploitasi seks dan pemburuan paksa menjadi trend terkini jenayah pemerdagangan orang di negeri ini. Bagi mereka yang mempunyai maklumat berkenaan dengan pemindahan migran, penyeludupan migran dan sebagainya, tampillah ke hadapan memberi maklumat tersebut kepada pihak berkuasa. Tidak kira kepada pihak berkuasa mana, asalkan memberitahu. Jadi kerahsiaan sentiasa akan dijamin. Jangan takut. Beliau berkata demikian selepas wawancara khas cabaran menangani jenayah pemerdagangan orang sepanjang tempoh pandemik di Tawau FM. Individu yang terlibat dengan jenayah berkenaan boleh didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022. Risikan dan operasi akan terus dilaksana pihak polis bagi membendung jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran daripada berleluasa. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari negeri di bawah bayu dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atika di Berita Wilayah. Silakan Atika. Terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah.